Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perhatian semuanya. Berjumpa saya lagi Razi di channel Wang Jawa Official. Okey, alhamdulillah. Hari ni saya dekat kebun pisang. Ni kebun pisang di kawasan sawah padi lah yang saya update sebelum ni lah. Kalau yang mengikuti saya daripada awal mesti tahulah perkembangan kebun ni. Dan macam saya cakap 2-3 lepas, banyak kebun-kebun saya yang ditenggelami banjir. Tidak terlepas juga tapak pisang ni yang baru saja saya katakan pulih daripada banjir. Dia tak adalah pulih macam mana, banjir tu yang dah pulih, pisangnya tak berapa nak pulih lagi. So sebab kita nak menjawab pertanyaan kawan kita tu, macam mana kita nak rawat pisang yang lepas kena banjir, step by step apa yang kita perlu buat, dan ada ke lagi harapan pokok tu untuk terus hidup. Okay, so sebelum tu jom kita tengok dulu pisang saya dekat. Okay, inilah keadaan kebun pisang nangka. Ni tapak pisang nangka lah. Yang ni nangka, yang di sana berangan, dan di sana adalah tanduk. Jadi saya akan tunjukkan 3 keadaan berbeza pokok pisang selepas terkena banjir. Pokok yang mana paling tahan? Setakat ni, bagi pengalaman saya tengok yang paling tahan adalah satu nangka lah. Mungkin sebab nangka ni kebanyakannya dah mula berbuah. Kalau tengok saya dah bungkus dan sebagainya, dah berbuah. Okey, jadi kalau pisang nangka, dia tenggelam banjir, kalau setakat seminggu, 2 minggu tu okey lagi lah. Itu seminggu, 2 minggu okey. Tapi itu bagi pokok yang dah besar, yang dah berbuah. Kalau setakat seminggu, 2 minggu, okey. Tak ada masalah sangat. Tapi kalau pokok yang kecil, yang belum berbuah, dia terendam lama kan, terendam lama, dia berkemungkinan akan bantut dan seterusnya mati. Seterusnya mati. Contoh yang ni lah. Yang ni pokok yang kemudian. Sebab apa kemudian? Sebab saya sulam. Dia sulam, dia lambat lah. So, yang ni pun tenggelam hari tu. Dan dia ada nampak macam ciri-ciri nak mati. Ciri-ciri nak mati tu ada. Satu sebab perdu dia, pangkal bawah ni mungkin dia dah busuk. Dia dah busuk sebab lemas. Tapi kalau saya tengok dia punya anak ni masih cantik lagi. Bila kita tengok anak dia cantik, maknanya kita boleh pulihkan lagi sebenarnya. Jadi yang pulihkan tu yang saya cakap tabur dengan kapur dolomite. Kalau ada rezeki dia nak hidup, dia pulih. Okay, so itu adalah satu keadaan yang mana kalau dia belum berbuah. Tapi kalau pokok tu dia dah berbuah ataupun dah nak berbuah, bila dia tenggelam dengan banjir dan dia bantut, buah akan sedikit mengecil. Sedikit mengecil. Bukan sedikit lah, sebenarnya banyak lah. Ni contoh yang kedua. Ni adalah pokok yang bantut kerana banjir. Kalau tengok buah dia kecil. Ni buah dia kecil. Yang ni kalau ini sebenarnya bukannya tak boleh jual. Boleh jual. Tapi tak cantik lah untuk dijual. Yang ini biasanya kalau dapat yang saiz-saiz bantut macam ni, saya akan bawa balik, saya akan goreng lah. Makan sendiri sahaja. Okay. Kalau yang sebenarnya betul-betul cantik, yang macam ni lah. Ni memang cantik lah. Kemudian yang ni pun dah nak tua. Dalam 2 minggu lagi insyaAllah. Seminggu 2 minggu lagi. Okay. Jadi kalau pisang ni, dia banjir, dia tak ada bawa apa-apa masalah sangat. Kalau pisang nangka, pisang berangan ni tak ada masalah sangat. Dia boleh pulih sebenarnya. Kalau tabur kapur, pam air tu keluar, boleh pulih. Dia yang jadi masalah, bila banjir, pokok yang berpenyakit, dia akan berjangkit dengan pokok lain. Sebab contoh lah, pokok sebelah, contoh kebun sebelah tu dia ada penyakit tau. Yang belah sini ni cantik, tak ada penyakit. Tapi bila ada penyakit, air yang mengalir tu dia bawa dan dia berjangkit lah. Tapi setakat ni saya tengok Alhamdulillah, belum banyak sangat lah yang sakit. Dan saya rasa nangka semua masih cemerlang lagi, tak ada sakit. Walaupun sisir dia pendek. Sisir dia pendek ya. Sebab normalnya pisang nangka yang subur, normalnya minimum adalah 5 sisir minimum, dan dia boleh pergi sampai 7 ke 8 sisir lah. Tapi kalau yang tak sihat, dia akan hanya keluar dalam 2-3 sisir atau 4 sisir. Contoh yang macam ni, yang kurang sihat ni, 1, 2, 3, 4 sisir. Ni kurang sihat. Yang inilah yang dikatakan masa bantut itu, bila berbuah pun macam ni lah. Sebab baja, kalau kita tabur baja pun, musim banjir ni, kita tabur baja, hujan, baja tu pun hanyut dengan air. So pokok tak dapat sepenuhnya lah baja tu. Okay, ini adalah pokok-pokok yang dah nak mati lah. Ni pokok ni saya tak tahu boleh selamatkan ke tak. Kalau tak boleh selamatkan, mungkin saya akan potong induk ni, saya akan bela je anak ni. Ni yang dah berbuah lah, yang saya bungkus. Alhamdulillah, saiz dia memang tak mengecewakan lah kalau ikutkan. Sebab ni kita main pisang nangka. Pisang nangka ni walaupun dia kecil tapi dia berat. Okay, itu efek dia pada pisang nangka. Saya rasa tak berapa menyedihkan sangat lah. Maksud saya kalau tengok kat video ni pun semua boleh nampak.
Pisang masih cantik, buah masih keluar, dan anak pun masih subur. Biasanya nak tengok pisang tu subur tak subur, kita boleh tengok dua. Satu, anak dia banyak, anak dia banyak, subur lah, subur. Dan jarak di antara pelepah tu dia jauh, jauh. Maksud saya jauh macam mana? Kalau tengok pokok depan saya ni ada satu pokok pisang yang masih kecil. Ni pokok pisang aku masih kecil. Tengok jarak antara pelepah ni dengan pelepah ni. Kalau dekat macam ni, something wrong lah ni. Maknanya tak subur lah ni, tak sihat lah. Sama ada perdu dia busuk ke, ataupun dia kurang makan ke, kena cari, kena buat cari. Tapi dalam kes saya, pisang ni dah confirm bantuk lah, sebab dia banjir itu. So dia akan merapat. Biasanya dia akan kering awal. Ni kering awal, kering, dan seterusnya dia akan mati. Anak dia pun nampak lah, satu tu je. Ni kalau yang lain, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Okey, jom sekarang ni kita tengok di kawasan pisang berangan pula. Okey, sekarang kita nak tengok tapak pisang tanduk. Yang mana pisang tanduk ni yang saya cakap total loss lah. Macam kita tengok nangka tadi, walaupun banjir dia tak total loss kan. Maknanya masih berbuah, walaupun dia macam bantut, kurus sikit. Buah lah, ada hasil lah. Kurang-kurang pun boleh buat sapuk-sapuk balik modal. Sekarang kita nak tengok tapak pisang tanduk. Pisang tanduk ni ada lebih kurang dalam, saya ingat dalam hampir 1000 pokok lah. Hampir 1000 pokok. Okey, jom. Okey, daripada sini dah nampak dah kan, tak ada pisang. Pisangnya semua macam ni lah keadaan dia ya. Okay, boleh tengok sini. Ini adalah daripada depan ni, depan sana depan sana sampailah ke belakang. Sana ni adalah tanduk. Dan ni tenggelam habis lah hari tu. Lebih kurang dalam seminggu 2 minggu lah saya ingat. Memang total loss, tak boleh buat apa. Dan yang ini yang saya cakap memang tak boleh diselamatkan lah. Kalau tanduk ni dia susah sikit nak selamatkan. Sebab tanduk ni dia punya perdu dia tu, ataupun yang bawah ni, bonggol dia ni biasa busuk. Bila dia busuk, memang kita tak boleh buat apa. Dalam nak tabur kapur ke, tabur baja ke, dia dah payah lah nak survive lah orang kata kan. Jadi kat situ kekurangan pisang tanduk ni. Kelebihan pisang tanduk ni pula, dia payah nak sakit. Dia payah nak sakit. Sebab selama saya tanam pisang, 2 pisang ni yang paling tahan penyakit. Pisang tanduk dengan pisang lemak manis. Ni kesan-kesan dia lah. Dengan semaknya, tak beracun lah. Tak semangat lah nak racun lah orang kata. Tak semangat nak racun lah. Tapi yang ni tengok. Yang ni saya cuba juga. Saya cuba potong. Ni sini, zoom sikit tengok. Yang dah sakit tu saya potong. Kemudian dia naik balik cantik lah. Daun dia cantik. Yang macam ni mungkin kita boleh bela. Tapi kalau saya tengok keadaan kebun sampai belakang ni, banyak yang mati ya. Ni nampak kosong ni. Patutnya ada ni. Kosong ni. Ni jadi saya punya solusi lah. Kalau kena macam ni, solusi saya tunggu musim hujan ni habis, tunggu panas sikit. Saya akan bawa masuk traktor, rotor lagi sekali, buat batal lagi sekali. Mungkin saya akan tinggikan sikit dan saya tanam semula lah. Kalau macam ni saya dah, ni pasrah je lah orang kata. Pasrah, saya tak boleh buat apa. Itulah dia kekurangan pisang tanduk kalau musim banjir. Dia ada kekurangan, ada kelebihan dia. Okey, sekarang ni saya pun tak nak cakap lebih-lebih lah. Nak tengok pisang tanduk ni cakap lebih-lebih pun macam sayu hati kan. So kita tengok bahagian pisang berangan pula, apa yang jadi selepas musim banjir. Bandingkan dengan tanduk, nangka, kita tengok berangan apa jadi. Jom. Boleh tekan ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Sekarang ni sebelum kita pergi lighting ni kata. Okey, sekarang ni sebelum kita tengok pisang berangan tadi, saya nak tunjuk dekat kawan-kawan apa itu yang dikatakan dengan kapur dolomite. Ni. Inilah yang saya selalu guna. Sebenarnya kapur pertanian ni dia banyak jenis. Tapi yang jenama yang terbaik yang saya pernah guna dolomite lah. Sebab ada orang kata jenama yang memurah ni, dia campuran dengan pasir halus, dengan campuran bahan-bahan lain kan. So dia tak berapa ori lah. Dolomite ni ada. Yang ni memang saya sentiasa ada stok kat kebun lah. Aduh, Allah. Oh, tu dia. So tulisan dia PDI PDI, Perlis Dolomite Industry. Memang dibuat di Perlis sebab negeri Perlis ni adalah negeri pengeluar kapur dolomite terbesar di Malaysia, yang paling banyak lah. Negeri lain pun ada tapi tak banyak macam Perlis. So ni dolomite, yang ni yang kita akan tabur pada keliling pokok dekat pangkal dia. Nak tabur banyak mana?
Biasanya saya tabur satu pokok tu dalam 2 genggam, 3 genggam pun dah cukup. Lebih pun tak apa, jangan risau. Sebab dolomite ni dia tak ada kandungan amonium nitrat apa semua tak ada, dia bukan baja lah. Dia memang sekadar untuk menetralkan balik pH tanah tu lah. Jadi yang ini mungkin saya akan tabur petang sikit lah, sekarang pun dah panas. Jom kita pergi kebun pisang berangan. Okey. Tengoklah rumput pun tak berjaga lah, rumput tak berjaga. Hujan ni kira baru turun dalam seminggu lah. Seminggu kot banjir ni baru reda. Seminggu baru reda. Okay, ni masih lagi pisang nangka. Ni pisang berangan. Ni pisang nangka. Nanti ya. Okey. Okey. Mari masuk pisang berangan. Ni adalah tapak pisang berangan. Ni pun masih basah-basah lagi lah. So tapak pisang berangan ni dia lebih kurang dengan pisang nangka. Cuma apa beza pisang berangan dengan pisang nangka? Bezanya adalah pada buah. Pisang nangka, buah kalau 4 sisir ke, 3 sisir ke, ringan ke, berat ke, buruk ke, cantik, itulah harga dia. Biasanya harga dari kebun sekitar RM2, RM1.80 ke RM2. Paling mahal pun RM2.10 lah daripada kebun. Tapi pisang berangan dia ada grade. Dia ada grade A dengan grade B. Grade A ni biasanya yang berbungkus lah. Tapi tidak semua yang kita boleh bungkus. Kalau kita nak bungkus ni sekurang-kurangnya kita kena tengok buah tu cantik jugalah. Biasanya pisang berangan ni normal dia kalau dapat dalam 5 sisir, 6 sisir cantik. 5 sisir tu sebenarnya kecil. 6 sisir ni normal. 8 sisir bonus. Contohnya jom kita tengok ada tak yang dah berbuah sini. Okey. Ni dia. Ini adalah pisang berangan yang agak sedikit bantut sebab musim banjir. Kenapa saya katakan bantut? Satu, cuba tengok buah ni separas dengan saya je. Biasanya pisang berangan ni dia tinggi. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisir. 5 sisir ni saya katakan memang agak kecil dan agak menyedihkan. Tapi walau bagaimanapun, kita tengok komposisi buah dia masih besar. Orang kata dia tidaklah kecil. So walaupun 5 sisir kita boleh bungkus dan dia jatuh grade A lah. Jatuh grade A pisang berangan sekarang harga dia dalam RM2.80 daripada kebun kalau grade A. Kalau grade B tu adalah pisang yang kecil dan tidak dibungkus. Saya pun tak nak cari terlalu banyak. Mungkin tak jumpa lah. Tapi sambil-sambil tu jom kita jalan. Tengok. Okay. Ini macam ni dia bantut. Tapi kita akan cuba pulihkan balik. Ni bantut lah. Macam saya cakap tadi. Nak tengok pisang tu subur atau tak subur. Tengok jarak daun dia satu. Antara pelepah dengan pelepah ni. Kalau dia dekat. Dekat maknanya dia kurang subur. Tapi kalau dia agak jarak. Maknanya dia memang cantik. Dia memang subur. Yang ni dia kurang subur. Terbantut ni. Tengok ni. Nampak tak? Air lagi ni. Ni, ini air kat atas ni. Maknanya dekat bawah tu sebenarnya masih lembab. Jadi kat sini lah saya akan tabur dolomite. Tapi sebelum saya tabur dolomite tu, saya akan racun dululah semua kangkung-kangkung ni. Tengok kangkung pun dah mula naik. Bagaimana kangkung yang hidup kat air, dia naik kat atas. Nak cerita kebun tu terendam berapa lama. Tapi jom. Jadi saya rasa alhamdulillah lah. Alhamdulillah berangan ni orang kata tak adalah sedih sangat. Masih boleh diselamatkan dan mungkin hasilnya pun insyaAllah boleh lah kalau setakat nak balik modal. Ni jantung ni kecil ni. Ni jantung kecil ni. Kalau orang yang biasa tanam pisang dia dah boleh tahu dah. Kalau jantung besar ni kuat-kuat pun paling banyak pun 5 sisir dia. Kalau dapat 6 sisir tu ajaib lah. 5 sisir. Tapi okey lah. Okey, jom. Seterusnya kat belakang. Okey. Yang ni pun buah, saya belum bungkus lagi. Okey, di belah belakang ni dia dah cantik sikit. Dia tak berapa tenggelam macam belah depan. Belah depan tadi dia tenggelam Yang belah belakang ni cantik. Jadi sebab tu kita tengok pokok pun tinggi-tinggi. Pokok tinggi-tinggi dan mula cantik sikit lah. Dia besar sikit. Ni jantung ni tinggi. Jantung Okey. Jadi ini adalah pisang berangan yang orang kata normal. Ni normal. Walaupun pokok ni kalau ikutkan dia tak adalah besar sangat, tak adalah sihat sangat, subur sangat Tapi ini adalah normal. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 sisir Jadi ini adalah yang memang orang katakan grade A, memang grade A lah. Jadi ini kita akan bungkus. Sebenarnya dah kena bungkus ni. Tapi saya belum sempat bungkus lagi. Saya buat video dulu baru bungkus. Nampak tak bawah ni? Ni kesan-kesan banjir.
Ni nampak. Jadi kalau nak bungkus pisang pun, nak bawa tangga untuk bungkus, silap tangga pun tenggelam. So saya tengah tunggu masa yang sesuai. Okey. Ni lagi, ni cantik. Alhamdulillah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisir okey. Ni jantung dia pun sebenarnya kita boleh jual. Satu biji jantung ni 70 sen. Okey. Jadi macam ni lah. Jadi kesimpulan saya kesimpulan dia antara 3 pisang, nangka, berangan dan tanduk, dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kawasan anda tu kawasan yang sering banjir ataupun banjir tu yang banjir tak lama lah, bukan banjir kekal sampai tenggelam rumah kan, boleh cuba tanam pisang berangan atau nangka dulu. Tanduk ni banjir tu tak boleh lama. Dia paling kuat pun tanduk ni kalau banjir pun tinggalkanlah seminggu lah paling kuat. Lebih seminggu memang terduduk lah macam yang saya tunjuk kat sana tadi tu. So setakat ni apa yang saya ada sekarang ni pisang berangan dan pisang nangka, yang ni saya akan pulihkan. Kita tabur kapur dolomite elok-elok, kita cuba tunggu sampai dia berbuah dan terus sabarlah dengan ujian dia. Petani ni macam-macam ujian ni. Okey, alright. Okey, saya rasa setakat tu saja update saya untuk 3 jenis pisang banjir. InsyaAllah lepas ni saya akan kongsi lagi. Lepas dah tuai hasil nanti kita tengok berapa pulangan yang kita dapat. Setakat ni modal saya bagi tahu modal untuk lebih kurang 3 ekar ni kurang lebih dalam 2,500 pokok saya tanam hari tu, 3 ekar. Modal yang saya dah keluarkan lebih kurang dalam 17 ke 18,000. Dan saya nak tengok bila tuai nanti kita dapat balik tak modal tu dengan keadaan kebun yang tenggelam dengan banjir ni. Mudah-mudahan kita boleh lepas modal sikit pun tak apa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Okey. Mantap.